As-Sunnah pun kata wajib beriman dengan hari akhirat. Akal yang waras pun bersetuju bahawa kita kena beriman dengan hari akhirat. 3. Di dalam Al-Quran acap kali Allah mengulangi pembicaraan mengenai hari akhirat, menyebut dalil-dalilnya dan menolak bantahan atau kekeliruan orang yang mengingkarinya pada beberapa tempat di dalam Al-Quranul Karim. Kalau kita baca, kita akan jumpa dalil-dalil Quran mengatakan hari akhirat itu memang ada, hari kiamat itu memang ada, akan berlaku juga. Banyak Allah ungkapkan atau Allah turunkan ayat-ayat Al-Quran yang membuktikan bahawa akhirat itu memang sesuatu realiti yang akan berlaku. Dengan panjang lebar pun ada. Begitu juga Allah menyebutkan kejadian-kejadian yang berlaku di hari akhirat dengan panjang lebar yang tidak pernah disebut di dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Dalam Zabur tak ada, dalam Taurat tak ada, dalam Injil pun tak ada. Lebih-lebih lagi Zabur sekarang ni tak ada lagi dah, tak jumpa pun, aslinya pun tak ada. Taurat sekarang ni tak ada yang asli pun, yang betul-betul original tak ada. Begitu ke Injil tak ada, yang ada hanya terjemahannya sahaja. Tapi Al-Quran menyebut bahawa nanti ada hari akhirat, ada hari kebangkitan, ada kehidupan selepas mati. Setiap Rasul yang diutuskan masing-masing memberi perkhabaran gembira pada kaum mereka. Semua Rasul-Rasul itu ada khabar gembira untuk kaum mereka. Siapa buat ini balasannya, siapa buat ini balasannya dalam hadis-hadis Nabi. Beratus-ratus ribu hadis Nabi menerangkan peristiwa-peristiwa akhir zaman, menerangkan peristiwa-peristiwa yang berlaku selepas mati dan sebagainya. Semua Rasul itu diutus masing-masing memberi perkhabaran gembira kepada kaum mereka. Siapa beriman dan beramal soleh, dia akan dapat khabar gembira. Kepada kaum mereka di samping menakutkan. Kalau kamu buat jahat, kalau kamu buat maksiat, kalau kamu buat pengkhianatan, kamu akan diseksa di akhirat. Cerita tentang neraka tu pula begini. Cerita tentang malaikat di neraka tu macam mana keadaannya, seksa-seksanya macam mana. Banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang demikian. Dia menetapkan hukuman kufur kepada mereka yang mengingkari atau merasa ragu-ragu tentang adanya hari akhirat. Di antaranya firman Allah Ta'ala. Kita cerita tentang sunnah, tapi sebelum kita cerita sunnah, kita baca dulu apa kata Quran. Apa kata Allah? Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. La ilaha illahu, tak ada Tuhan melainkan Dia lah. Dia tu Allah lah. Sesungguhnya Dia akan mengumpulkan kamu di hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Ini Allah dah sebut. Itu dalilnya, buktinya bahawa Allah pun memberitahu kita bahawa hari akhirat itu tidak ada keraguan di dalamnya, pasti akan berlaku. Dalam firman yang lain Allah berfirman, laisal birru an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir, sampai habis ayat. Ayat itu tak cukup, itu ada lagi sambung ni. Bukanlah menghadapkan wajah kamu ke arah timur dan barat itu suatu kebaktian. Bukan itu aja. Maksudnya bukan semayang itu aja yang diperintah oleh Allah Ta'ala. Bukan semayang itu aja yang jadi satu kebaikan. Tetapi yang sebenarnya jadi yang kebaikan itu ialah kamu beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat. Kalau semayang aja rajin, tapi iman tak betul, iman tak sempurna, akan dimasukkan juga ke dalam neraka selama-lamanya. Tak diterima Allah sebagai orang yang beriman. Jadi kalau rajin sembahyang, dia bukan menjamin dia masuk syurga, tapi yang menjamin dia masuk syurga ialah imannya.
Kalau dia betul-betul beriman, diterima Allah imannya, maka baru diiktiraf sebagai hamba-hamba Allah. Fadkhuli fi ibadi, kata Allah. Masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam syurgaku, kata Allah. Jadi di sini Allah tegaskan, bukanlah menghadapkan wajah kamu ke arah timur dan barat itu suatu kebaktian. Maksudnya bukan semayang itu satu kebaktian. Semayang tu baik, tapi bukan itu aja yang baik. Wajah ngadap ke timur tu orang barat ngadap ke timur, orang timur ngadap ke barat. Kerana kita semayang menghadap Kaabah. Jadi orang sebelah timur dia ngadap ke barat, orang sebelah barat dia ngadap ke timur. Itu sebab dia kata di sini, bukanlah menghadapkan wajah kamu ke arah timur dan barat itu suatu kebaktian, bukan itu aja. Akan tetapi sesungguhnya kebaktian itu ialah beriman kepada Allah dan akhirat. Walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir. Kata Allah, adalah kebaikan itu yang sebenarnya ialah apabila kamu beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat. Ini buktinya hari akhirat itu ada. Allah ada sebut dalam Quran. Dan lagi firman Allah Ta'ala lagi, wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida, kata Allah. Barang siapa yang kafir atau kufur, man yakfur, barang siapa kufur, ingkar, tak terima. Siapa yang kufur billah dengan Allah, wa malaikatih, dan kufur dengan malaikat-malaikatnya, wa kutubih, dan kitab-kitabnya, tak nak terima kitab-kitab Allah tu, tak nak terima Al-Quran, tak nak terima Zabur, tak nak terima Injil, tak nak terima Taurat. Kalau ada orang apa itu, dan hari akhirat, kufur dengan hari akhirat, wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka orang itu adalah telah sesat dengan sesat-sesat yang amat jauh sekali. Jauh benar sesatnya. Bukan sesatnya kat Ladian aja, jauh benar. Nak mencari kampung biak. Mana kampung biak ni? Tahu ke mana kampung biak? Cari sampai ke Hanyai mencarinya. Jauh ke dekat? Jauh ke dekat? Punyalah jauhnya sampai ke Hanyai. Cari lagi, cari sampai ke Chiang Mai. Bertambah jauh ke bertambah dekat? Bertambah jauh lagi. Cari lagi sampai ke apa? Sampai ke apa? Vientiane. Tahu mana Vientiane? Udah tak tahu dah. Tidak ngaji ilmu alam tu. Sampai ke Vientiane. Mana Vientiane? Sampai ke Laos. Vientiane tu Laos, tahu? Makin jauh, makin lama makin jauh. Begitulah orang yang sesat tu. Makin lama mencari syurga, cari tak jumpa, lagi cari lagi jauh, lagi cari lagi jauh, lagi dicari lagi jauh. Bila jauh dengan syurga, dekat dengan apa? Dekat dengan neraka. Begitulah kalau mereka tak beriman. Tak beriman dengan Allah, tak beriman dengan hari akhirat, maka mereka telah dalam keadaan kesesatan yang amat jauh. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhirat, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Jauh benar sesatnya. Al-Quran menerangkan pula Nabi Nuh alaihissalam berkata kepada kaumnya, wallahu ambatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja, dan Allah menumbuhkan kamu daripada tanah, maka tumbuhlah kamu sebaik-baiknya, kemudian dia mengembalikan kamu ke dalam tanah dan mengeluarkan kamu daripadanya, yaitu hari kiamat, dengan sebenar-benarnya. Kamu ni Allah tumbuhkan dari tanah. Kenapa? Kerana manusia ni berasal daripada tanah.
Ya, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, kata Allah. Sesungguhnya kami jadikan manusia itu campuran dari saripati air bercampur dengan tanah. Itu dia. Allah kabur kita. Kamu ni asal dari tanah. Yang betul-betul dari tanah Nabi Adam. Kita ni dari air, dari benda mani. Itu yang jadi kita ni. Jadi pada hakikatnya kita ni dari tanah. Bila kita mati, gimana? Masuk balik dalam tanah. Masuk balik ke tanah. Itu sebab orang mati kita sebab apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, dari Allah lah kami datang dan kepada Allah lah kami akan dikembalikan. Manusia ni dari tanah. Nanti bila dah mati masuk balik dalam tanah. Kemudian dibangkitkan balik, dikeluarkan dari tanah itu. Untuk dihitung, untuk dicek amalan dunianya. Macam mana? Kalau dia melakukan kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Kalau dia melakukan kejahatan akan dibalas dengan kejahatan. Sebab itu ada kebangkitan semula. Mengapa dibangkitkan balik setelah mati? Apa salahnya mati terus aja, tak ada bangkit-bangkit? Macam anjing tu mati terus aja, tak ada bangkit-bangkit lagi. Ini kobra tu mati terus aja, tak ada bangkit-bangkit lagi. Manusia apa salah apa itu? Mengapa Allah hidupkan balik? Allah dah sebut dalam Quran, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, kata Allah. Allah lah yang menjadikan mati dan hidup itu untuk menguji siapa di kalangan kamu yang baik amalannya. Kerana dalam dunia ni ada orang yang melakukan kejahatan, tak ada kena denda, tak ada kena hukum pun. Dia rasuah sampai mati, kaya-kaya aja, tak ada kena hukum. Dia berzina sampai mati, tak ada siapa yang menghukum dia. Ada tak berlaku itu? Ada tak orang bunuh orang, tak ada kena tangkap, sampai mati dia tak ada kena tangkap? Tak tahu siapa membunuhnya pun. Padahal orang yang bunuh tu mesti ada, tapi tak ada kena tangkap. Macam orang yang bunuh siapa-siapa lah ya, tak tahu siapa membunuhnya, sampai kena lari tak tahu siapa membunuhnya. Di Kuala Lumpur tadi seorang namanya Mustaqizah kena bunuh, sampai kena lari tak tahu siapa membunuhnya. Tapi ada tak orang membunuhnya? Ada. Kalau dia mati begitu aja, lepas sajalah dia. Tak adalah adil Tuhan tu. Maknanya Allah biarkan dia lepas gitu aja. Sebab itu ada kebangkitan semula supaya kita dihisap besok di akhirat, dicek perbuatan kita tu. Kalau jahat akan dibalas dengan kejahatan, kalau baik akan dibalas dengan kebaikan. Itu yang Allah kata, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa membuat kebajikan walaupun sebesar zarah akan dibalas kebajikan itu. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa membuat kejahatan walaupun sebesar zarah akan diperlihatkan olehnya. Kerana Allah itu maha adil. Allah itu sempurna keadilannya. Akan dibicarakan semula. Sebab di akhirat besok ada hari hisab namanya, yaumul hisab. Akan dihisab segala perbuatan kita. Ditampakkan, ditengok kita tu. Dia dibuat di tayangan perdana besok. Seorang akan menghadapi tayangan perdana. Biodatanya akan dipamerkan besok di akhirat. Sekarang kita perlihatkan biodata Haji Ibrahim, kata malaikat. Nampak gambar Haji Ibrahim, besar benar gambarnya, semua orang tengok. Semua orang tengok esok. Piramli tengok, Jin Samsudin tengok, Sarimah tengok, lagi siapa lagi? Mustarjo tengok, Saleh Kamil tengok, Ibrahim tengok, George Washington tengok, Abraham Lincoln tengok, Napoleon Bonaparte tengok. Kenal kedai orang yang saya sebut ni. Benjamin Netanyahu tengok, Ariel Sharon tengok. Tak ada seorang pun, semua tengok tayangan besar-besaran. Punyalah malu besok orang yang melakukan maksiat tu. Habis kulit-kulit, daging-daging mukanya tu gugur belakang. Tinggal kulit dengan tulang je. Kerana terlalu malu. Biodatanya ditayangkan oleh Allah besok secara perdana, secara besar-besaran.
kecuali mereka-mereka yang bertaubat. Sebab itu kita ni diwajibkan supaya bertaubat. Bila kita bertaubat, delete. Dah tahu kita apa kata delete? D-E-L-E-T-E. Apa delete? Siapa di komputer rumah tahu lah delete no ya? Dipadamkan. Itu kalau dia melakukan kejahatan. Begitu juga saya dah cerita di sini berapa ramai manusia hidupnya melakukan kebaikan saja. Macam tuan-tuan guru dulu. Ya? Seluruh kehidupannya tu mengajar manusia tentang agama. Mereka datang bukan dekat tau. Kita orang di tepi Sungai Perak ni tahulah. Dia datang bukannya orang kamu gajah ngajarnya. Nun dari Kuala Ensin tu datang. Naik kapal tu, pulunya naik kapal. Pukul 5 baru sampai. Petang tu ngajar orang perempuan, malam tu ngajar lelaki dan perempuan. Begitulah kehidupannya. Tak ada dapat tokoh Ma'al Hijrah, tak dapat tokoh Maulidi Rasul pun tak dapat, tak ada ganjaran apa-apa. Bukan dapat duit pun. Lepas ngajar tu ada bakul yang besar itu depan. Dia pun datang salam dengan tok guru tu. Tu kumpul dalam tu 2 kupang, 5 kupang, sekupang, 5 duit pun ada pun dalam tu. Kumpul dapat RM3. Itulah gaji tok guru zaman dulu, tahu? Imbuhannya tak ada. Kalau ada pun sikit pun benar. Tapi jangan takut, di akhirat nanti mereka akan dinaikkan pangkat, dapat pangkat muqarrabin, dapat pangkat al-muflihun, dapat pangkat ashabul yamin, dapat pangkat al-abrar, dapat pangkat siddiqin, dapat pangkat al-muttaqin. Sikit hebat kita dapat pangkat mereka ya. Menandakan Allah itu maha adil. Jadi buat baik akan dibalas kebaikan mereka. Buat jahat dibalas juga dengan kejahatan mereka. Itu sebab kita dibangkitkan semula. Kalau tidak Allah matikan terus aja dah. Baik. Itu lagi firman Allah ya. Kemudian mengenai Nabi Ibrahim pula. Nabi Ibrahim alaihissalam, ia berkata kepada kaumnya, wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumaddin, dan yaitu Tuhan yang amat aku inginkan untuk mengampuni kesalahanku pada hari akhirat. Nabi Ibrahim, Nabi Rasul Khalilullah ya. Teringin benar supaya diampunkan oleh Allah di hari akhirat. Ya. Terasa dia tu berdosa, minta diampunkan oleh Allah Ta'ala. Kita bukan Nabi pun, Rasul pun bukan, wali pun bukan. Wali adalah wali nikah. Apa pun bukan, tapi rasa macam tak berdosa aja. Itu kita. Rasul tu dia sentiasa teringin supaya diampunkan oleh Allah Subhanahu Taala. Nabi Ibrahim, Khalilullah tu kekasih Allah pun juga dia teringin benar supaya diampunkan oleh Allah dosa-dosanya. Padahal Nabi Rasul mana ada dosa? Mereka itu maksum, terpelihara daripada dosa. Bukan maksum ya, maksum min ain apa? Sawaumin maksum. Ya. Tidak berdosa. Allah pelihara mereka itu daripada sebarang dosa. Pun mereka rasa diri itu berdosa. Nabi Muhammad sendiri minta ampun dengan Allah sehari semalam 70 kali. Inni la astaghfirullahal azim, kata Nabi, fil yaumi wal lailati 70 marrah. Sesungguhnya aku minta ampun dari Allah Subhanahu Wa Taala setiap hari dan setiap malam 70 kali. Kita tak nak minta ampun, rasa-rasa tak berdosa. Ya, rasa-rasa kalau mati masuk syurga mana aku ni agaknya. Ya, orang kau itu orang apa? Orang apa tu Imam Zul? Orang apa? Orang apa itu? Orang perasan. Tahu ke perasan? SS. Tahu apa SS? Ya Allah, dia tak tahu apa SS. State Secretary ke? Apa SS? Syok sendiri. Itu kita ya. Tapi Rasul tu sentiasa
minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan khitab Allah kepada Nabi Musa, khitab itu artinya khutbah. Allah bagi khutbah kepada Nabi Musa. Apa kata dia? Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda. Surah Taha. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku sengaja merahsiakan waktunya agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang diusahakan. Maka sekali-kali jangan kamu dipalingkan daripada memperingatinya oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan orang yang mengikuti hawa nafsunya yang menyebabkan kamu menjadi binasa. Allah tegaskan hari kiamat tu rahsia aku. Aku aja yang tahu bila akan berlaku hari kiamat, kata Tuhan. Nabi pun tak tahu, malaikat pun tak tahu, Jibril tak tahu. Yang tahu hanya Allah Ta'ala saja. Sengaja aku rahsiakan, kata Allah, bila berlaku. Mungkin sekarang, mungkin akan datang, mungkin 1000 tahun lagi akan datang, kita tak tahu. Cuma dia bagi tanda-tanda ni. Sebab ada kitab-kitab yang menyatakan tanda-tanda akhir zaman tu begini. Itu tandanya je. Tapi bila berlaku hanya Allah saja yang tahu. Agar supaya tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan, supaya mereka bersedia untuk dibalas, supaya bersedia untuk mendapat kebalasan yang baik. Bila tidak balasan yang baik, buatlah perkara-perkara yang baik, nanti dapatlah balasan yang baik. Mana mungkin dapat balasan yang baik kalau dalam dunia ini dia buat kerja-kerja yang maksiat, kerja-kerja yang mendatangkan kemurkaan Allah. Mana mungkin dapat balasan yang baik. Sebab itu dirahsiakan, supaya kita sentiasa waspada, every time, every minute, every second, bersedia untuk kehidupan di akhirat. Akan melakukan kebaikan sebanyak-banyak mungkin. Jadi tengok kata Allah lagi, maka sekali-kali jangan kamu dipalingkan daripada memperingatinya. Jangan satu saat pun kamu lupakan akhirat. Jangan satu detik pun kamu lupakan akhirat. Oleh orang yang tidak beriman, hari ini banyak benar kita boleh lupa dengan akhirat. Banyak tak perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita lupa akhirat? Banyak ke sikit? Ada orang ke ni? Tak ada jawab pun. Banyak ke sikit? Banyak. Alhaakumut takasur, kata Allah. Banyak benda perkara-perkara yang melalaikan kamu daripada mengingati Allah. Takasur tu artinya banyak. Hatta sehinggalah zurtumul maqabir, kamu pergi berziarah masuk dalam kubur. Baru sedar, baru tak ada lalai, baru teringat, baru nyesal. Masa itu nyesal tak guna lagi dah. Pasal kita dalam dunia tak mau memperingati hari yang akan datang tu. Patutnya kita sentiasa ingat, sentiasa waspada, sentiasa bersedia untuk kehidupan di akhirat. Allah ada bagi amaran ni dalam surah Taha ni kita baca tadi, ayat 15, ayat 16. Allah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersumpah dengan Allah mengenai hari akhirat pada beberapa tempat dalam Al-Quran. Allah perintahkan Nabi Muhammad bersumpah dengan nama Allah tentang hari akhirat ni. Di antaranya za'amal ladzina kafaru allan yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsu qul wa rabbi latub'atsun. Ada satu situ ya. Orang-orang kafir mengatakan bahawa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan.
Itu orang kafir tu ngabur Nabi Muhammad, mana boleh kita bangkit semula. Udah mati tu matilah. Udah reput mana boleh bangkit lagi. Udah hancur mana boleh bangkit semula. Mana boleh dibaik pulih semula. Udah reput. Tulang dah reput, badan dah reput, mata dah reput, telinga dah reput. Habis dah reput, macam mana nak bangkit balik? Kata mereka. Katakanlah wahai Muhammad, kata Allah, tidak demikian, itu tidak akan berlaku katanya. Demi Tuhanku pasti kamu akan dibangkitkan. Kamu tetap akan dibangkitkan. Karena membangkitkan kita dari mati itu macam membaik pulih aja. Sedangkan kita dulu tak ada, diadakan. Lagi boleh Allah lakukan. Daripada tak ada menjadi ada, boleh jadi. Ini pula benda tu dah ada, reput aja dibaik pulihkan, lagi senang bagi Allah. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Bagi Allah tak ada masalah nak mentadbir langit dan bumi ni, kerana Allah tu maha tinggi dan maha agung. Tak ada masalah Allah nak membangkitkan orang yang dah mati tu. Itu sebab Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, khabar kepada mereka, katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, tidak demikian. Katakan mereka, bala tu tidak demikian, takkan berlaku. Wa Rabbi, demi Tuhan aku pasti kamu akan dibangkitkan. Wa Rabbi latub'atsun. Ada dengung dulu. Wa Rabbi latub'atsun. Ada sabdu ni. Orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan, mereka sebenar-benarnya mengingkari para Rasulullah. Kesemuanya mereka ingkar. Kesemua sekali para Rasul itu diingkar. Kerana semua Rasul-Rasul itu daripada Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua menyeru umatnya supaya bersedia untuk kehidupan di akhirat. Semua perintah mereka tu, anni abudullah wajtanibut taghut. Semua Rasul tu itulah perintah. Anni abudullah, hendaklah kamu berkhidmat, hendaklah kamu menyembah Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah kamu daripada taghut. Nabi Adam pun itu seruannya, Nabi Nuh pun itu seruannya, Nabi Idris pun itu seruannya, Nabi Musa pun itu seruannya, Nabi Ibrahim pun itu seruannya. Semua Nabi-Nabi sampai Nabi Muhammad pun itulah seruannya. Ani'budullah wajtanibut taghut. Sembahlah kamu akan Allah dan jauhilah kamu daripada taghut. Taghut tu benda-benda yang menyesatkan, semua jauh. Asal benda tu sesat, jauh. Sama ada barang ataupun sistem ataupun cara hidup, apa saja yang menyesatkan, itu namanya taghut. Yang membawa kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, itu taghut lah kita. Orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan, mereka sebenarnya mengingkari para Rasulullah semuanya. Sedang para Rasulullah itu terbukti bahawa mereka adalah Rasul berdasarkan benar oleh dalil akli dan hissi. Hissi ini panca indera. Akli ini akal menerima mereka itu memang Rasul. Itu dalil akli. Dan hissi itu boleh nampak dengan panca indera. Umpamanya mukjizat Nabi Muhammad, semua orang nampak. Semua orang boleh tengok, semua orang boleh merasakan. Dengan panca indera. Mendustakan berita yang disampaikan oleh para Rasul berarti mendustakan akal fikiran. Nampak kita bahawanya Nabi Muhammad itu diberi berbagai-bagai mukjizat. Semua orang tengok, menggunakan mata, menggunakan telinga, menggunakan tangan untuk memegang dan sebagainya. Itu mukjizat. Semua orang nampak. Mana nak nafikan? Yang mengaku kebenaran mereka dan pengingkaran itu semata-mata degil. Kenapa orang ingkar? Kerana degil, biut. Tahu ke biut? Biut tu benar kamu ni. Tu orang gajah dia tahu biut tu, orang lain tak lah. Bukan kerana logiknya tu tak ada. Sudah dikabarkan dengan logik tu begini. Nampak mukjizat dari Rasul. Tak juga percaya Nabi Muhammad itu adalah Rasul. Sedangkan orang-orang zaman dulu tu lagi kasar, lagi ganas. Tapi mereka juga percaya. Ada seorang badui daripada gunung
cakapnya pun liar je. Dia pergi jumpa Nabi Muhammad. Kamu ngaku jadi Rasul, ya Muhammad, kata. Kata Rasul, ya. Ya. Ya tu lah, tapi Rasul tak ada cakap Kalau betul kamu ni Rasul, kata Badui tu, ya, coba kamu suruh pokok tamar yang udah kering tu. Ya, banio tu, tahu banio? Coba dia minta reti kat Perak kan. Banio tamar tu udah kering. Suruh dia datang dapat kamu. Kalau betul kamu ni Rasul, aku nak tengok mukjizat kamu. Ya, tidak kamu ni Rasul. Kata Nabi, kalau aku nyuruhnya, kamu kata aku sihir. Kamu pergi jumpa pokok tamar tu, banio tamar tu, kamu pergi jumpa dia. Kabarkan kepada dia bahawa Muhammad memanggil kamu. Dia pun pergi nampak pokok tamar tu. Sudah jadi banio ni, dah kering. Apa kata dia? Wahai pokok tamar, katanya, Muhammad memanggil kamu, katanya. Dengar itu tamar tu, bergoyo-goyo. Tahu goyo-goyo? Keluar dari lubangnya dan berjalan menuju Muhammad. Padahal sudah jadi banio. Dia nampak, sahabat-sahabat nampak, ramai yang nampak tamar tu berjalan. Kemudian disuruh Nabi Muhammad, orang Badui itu, suruh dia balik ke tempat dia. Suruh dia balik ke tempat dia. Orang Badui pun panggil dia. Kamu pokok tamar, balik kamu ke tempat kamu, kata. Pokok tu gostan balik. Sop. Sampai dia ke lubang asal dia. Masuk balik dalam lubang ni. Betul dah dia diam balik. Lepas tu bertanya Nabi Muhammad kepada orang Badui itu, kamu nak tengok apa lagi wahai orang Badui? Kata Nabi Muhammad. Apa kata Badui itu? Kafa. Apa kafa? Kafa apa? Kelas agama dan pertuaan itu. Guru kafa itu. Bukan kafa, tu cakap Arab. Kafa, ya tak ada titik. Kafa tu katanya cukup. Udah, aku dah tahu, aku dah yakin dah. Terus dia melutut kepada Nabi Muhammad. Mengucap 2 kalimah syahadah di hadapan Nabi. Beriman. Padahal dia kasar, garang, ganas benar. Tapi tengok mukjizat Nabi jadi lembut dia. Lembut dia. Mengucap 2 kalimah syahadah. Lepas itu dia minta izin nak sujud kepada Nabi. Kata Nabi, manusia tak boleh sujud pada manusia. Kalaulah manusia boleh sujud kepada manusia, nescaya aku perintahkan semua isteri-isteri supaya sujud kepada suami masing-masing. Tapi tak boleh, tak ada. Kalau tidak kita balik sekarang, manggil si sujud. Barulah dia sujud depan kita lah. Lagi bagus. Tapi tak boleh. Begitulah mukjizat. Tak dapat disangkakan, ramai orang tengok. Di satu masa cerita lain pula. Nabi selalu bila baca khutbah, dia berdiri atas batang tamar yang sudah usang, yang sudah lama. Tamar tu dipotong jadi apa? Jadi macam tempat duduk lah. Macam penenggak. Nabi selalu naik atas batang tamar tu, dia baca khutbah dari atas batang tamar tu. Batang tamar tu makin lama makin usang, makin lama makin usang, makin lama makin usang. Lama sahabat pun kata, baiklah kita buat mimbar yang baru. Dia buatlah tempat tinggi yang baru, pentas yang baru, supaya Nabi selesa nak baca khutbah hari Jumaat. Bila ada yang baru tu, Nabi naik atas mimbar yang baru tu untuk membaca khutbah. Belum sempat baca khutbah, dia dengarnya ada satu benda yang menangis, mendengu-dengu, nangis. Semua orang dengar. Satu masjid dengar. Menangis beria benar. Datang Nabi tengok mana orang yang menangis ni, mana yang menangis tadi. Sampai tak boleh baca khutbah, kuat benar menangisnya. Rupanya yang menangis itu apa? Batang tamar yang lama tu. Dia menangis tersedu-sedu, berdengu-dengu kerana dia tidak digunakan lagi.
Datang Nabi pergi kepada batang tamar tu, peluk batang tamar tu. Baru dia diam. Baru tak ada mengobak. Tahu mengobak? Tak ada meraung. Diam dia. Nabi kabur kepada para sahabat, kalau aku tak peluk dia tadi, dia akan menangis sepanjang hayat. Sampai bila-bila pun dia akan menangis. Baru berhenti. Sebab itu lagu oleh Allah. Dia main hidup dia tengok apa TV. Lagu yang menang dalam konsert dakwah dulu, apa nama lagunya? Tangisan Sebatang Tamar, yang dapat nombor 1. Tahu? Ya. Pesta nasyid apa keluar, tak saya pun tak tahu. Tangisan Sebatang Tamar. Siapa yang nyanyi pun tak ni ke pengen tak. Saya tak tengok pun, tapi saya tahu dia cerita tu. Betul apa nak ngajak mereka tahu. Ya, itu cerita benar tu. Bahawa pokok tamar pun boleh menangis kerana Nabi seolah-olah tak pedulikan dia. Atau kalau pokok tamar pun sayangkan Nabi, kita manusia ni getikkan Nabi kan? Tak nak sebut Nabi kan? Getikkan Nabi maknanya getikkan Allah. Sebab itu bila kita dengar je Nabi Muhammad disebut namanya Muhammad, jawab apa? Sallallahu alaihi wasallam. Nanda kita kasih benar kepada Nabi. Ya. Okey. Itu apa namanya? Bukti-bukti. Tapi mereka ni degil juga. Semata-mata degil katanya. Berarti mendustakan akal fikiran yang mengaku kebenaran mereka. Dan pengingkaran itu semata-mata kerana degil. Orang yang mengingkari hari kebangkitan, sebenarnya mereka tidak mempunyai dalil. Dia memang tak ada hujah. Hujahnya tak ada apa. Mana boleh bangkit, kira mana ada. Dia sindrom nafi. Sindrom tu apa? Dia sudah terpengaruh dengan penafian itu. Mana ada. Itu namanya sindrom. Sindrom nafi. Sindrom tak terima. Sindrom menolak. Itu je. Dalil tak ada. Ya, tidak mempunyai dalil kerana hari kebangkitan merupakan perkara ghaib. Perkara yang kita tak dapat nak buktikan. Yang tidak diketahui kecuali Allah sahaja. Ya, dia benda ghaib. Ghaib ni menjadi syarat kita yang bertakwa tau. Kalau nak jadi orang yang bertakwa, kena beriman kepada benda yang ghaib. Allazina yu'minuna bil ghaib. Iaitu mereka-mereka yang beriman dengan perkara-perkara ghaib yang tak dapat dibuktikan. Dan kaedah tetap mengenai perkara ghaib ialah tidak ada jalan untuk meyakininya atau mengingkarinya kecuali melalui perkhabaran Allah Ta'ala. Nak melawan perkara ghaib ni, nak membuktikan ghaib itu boleh benda berlaku, kena cari Al-Quran. Kalau Al-Quran kata ada lah tu, walaupun kita tak dapat buktikan dengan panca indera kita. Tapi Al-Quran kata ada tu. Quran kata neraka tu ada lah tu. Walaupun panca indera tak dapat buktikannya. Siapa ada pernah tengok neraka yang angkat tangan? Tak ada. Syurga, siapa ada pernah tengok syurga yang angkat tangan? Tak ada juga. Tapi wajib kita percaya kerana Allah ada sebut syurga dan neraka. Allah ada sebut dalam Quran syurga dan neraka. Nabi Muhammad pun ada sebut syurga dan neraka. Kira itu dalil kita tu. Tapi dalil mengatakan tak ada. Cuma sindrom penafian tu je. Yang lain tak ada. Para rasul yang melalui perkhabaran Allah Ta'ala. Mana dia? Para rasul. Para rasul yang mempunyai hujah-hujah qat'i. Hujah-hujah yang putus. Qat'i itu artinya putus. Hujah-hujah yang tak dapat disangkal lagi. Hujah-hujah yang terang. Hujah-hujah yang nyata. Qat'i. Itu namanya qat'i, ya. Menerangkan bahawa mereka menerima wahyu itu daripada Allah. Mereka adalah orang-orang yang benar dalam menyampaikan sesuatu perkara ghaib. Rasul tu mustahil berdusta. Kita dah ngaji sifat 20. Di antara perkara yang mustahil bagi Rasul itu ialah berdusta. Lawan siddiq. Apa? Siddiq tu benar.
lawannya berdusta. Mustahil Rasul itu berdusta. Bila Rasul kata ada tu. Bila Rasul kata tak ada tu. Ya. Adalah orang yang benar dalam menyampaikan sesuatu perkara gaib. Hal ini adalah orang yang benar dalam menyampaikan hal ini tidak boleh berlaku kepada orang lain. Lain dari Rasul tak boleh, melainkan bagi Rasul-Rasul sahaja. Mereka juga dibantu dengan mukjizat-mukjizat dan memperlihatkan kepada mereka sebahagian daripada perkara gaib. Mukjizat ni artinya perkara yang luar biasa yang Allah anugerahkan kepada Rasul-Rasul. Yang paling banyak mukjizatnya ialah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ketikanya Nabi tu angkat je tangan tu keluar air dari jari-jarinya. Sahabat-sahabat boleh mengambil uduk dari jari-jari Nabi Muhammad tu. Itu mukjizat ke tu? 40 orang boleh mengambil uduk tu. Macam air paip ke? Itu di antara mukjizat Nabi Muhammad. Semua orang nampak tu. Jangan nak disangkal. Macam mana nak kita tak percaya? Semua orang nampak. Kemudian makanan yang sikit jadi cukup untuk ramai. Satu malam Nabi itu tahu bahawa Abu Hurairah ni lapar benar, dah lama tak makan. Entah berapa hari tak makan. Tapi Abu Hurairah ni tak pernah minta-minta. Tak ada nunjukkan dia tu lapar. Tapi Nabi tahu. Dia nak tolong Abu Hurairah. Lepas aja kuliah macam ni, dia pun ngabuk. Sahabat kita yang ini ni, dia nak kenduri malam ni, mari kita pergi rumah dia, kata dia, Nabi Muhammad. Terkejut sahabat ni. Dah matilah, tak ada lah ngabuk kan ya. Bila pula aku nak kenduri dalam mati. Dah elok pun, masing-masing pergilah. Kalau dah Rasul ngajaknya, pergilah ramai 40 orang ada pergi rumah sahabat ni. Kawan ni, kerana Rasul yang menganjurkannya, tak ada berani nak protes pun. Tak ada berani nak bangkang. Pergilah dia sama. Sudah sampai ke rumah Rasulullah pun khabar pada sahabat tadi. Mana dia barang makan yang kamu nak jamu tu? Mana ada Rasulullah? Kata. Mana tak ada? Mana ada? Kata Nabi, susu yang kamu simpan tu mana? Kata, rupanya Nabi tahu apa yang tersimpan. Itu adalah ya Rasulullah, tak sampai segelas pun keluar gelas, kata Nabi. Sahabat tadi pergi dalam larinya, dikeluarkannya susu, tak sampai segelas, paruh aja. Rasulullah pun khabar pada sahabat, sekarang kita bergilir-gilir minum susu ni, seorang kata. Datang orang yang pertama, bagi pada orang yang pertama. Orang yang pertama tu minum. Sepuas-puasnya. Abu Hurairah ni dia duduk second last. Tahu second last? Nombor 2 last. Tak adalah aku merasa, kata Abu Hurairah. Dah matilah. Minum. Sepuas-puasnya. Tengok susu tu luar apa ni dah. Pergi pada orang yang kedua. Orang yang kedua pun begitu juga. Bismillahirrahmanirrahim. Dia minum. Macam itu juga tinggalnya. Sama. Tak luar susu tu. Pergi pada orang yang ketiga. Macam itulah. Lepas seorang. Semua orang nampak ni macam mana nak kata nipu. Macam mana nak kata nipu. Akhirnya sampailah kepada Abu Hurairah. Dapat juga aku kata Abu Hurairah. Dalam hati dia lah, tak ada ngabur kan. Dia pun minum. Malam lah orang buluh. Tahu ke buluh? Entah berapa hari tak dapat makan. Kali ni dapat pula susu. Susu ni macam mengenyang lah. Dia pun minum. Sepuas-puasnya. Tengok ada lagi susu tu. Lepas tu last kali baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda pun minum. Bila minum barulah habis susu tu. Ini di antara mukjizat yang semua orang nampak. Susu yang sedikit boleh diminum oleh sahabat-sahabat 40 orang lebih boleh minum. Itu namanya mukjizat. Perkara yang luar biasa yang Allah anugerahkan ke atas Rasul-Rasul. Semua Rasul-Rasul yang dapat mukjizat tu semua benda luar biasa berlaku.
Nabi Ibrahim apa mukjizatnya? Dibakar tak angoi. Campak dalam api. Allah perintahkan api itu jadi sejuk. Qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, kata Allah. Ngabur pada api itu. Wahai api, jadi kamu sejuk dan selamatkan ke atas Nabi Ibrahim. Ya, selamatkan Nabi Ibrahim. Maka sejuklah api itu. Selamatlah Nabi Ibrahim. Itu jampi api tau. Siapa kena api baca Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya, siapa nak nerai lepas ni kan boleh dah. Ya, keluar dari sini kan. Pintu api besar-besar masjid ni. Sebesar masjid ni api. Yang kecil-kecil besar masjid dah. Itu bancik.